warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlun 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kebaikan di dunia, diberikan kesihatan, diberikan ruang dan peluang, diberikan taufik dan hidayah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Allah taala mengumpulkan kita seperti mana kita berkumpul pada malam ini di dalam syurga bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah malam ini kita perhabis sifat yang wujud qidam baqa mukhalafatuhu, sifat yang keempat. Pada muka 12 kalam Imam Dardir. Tanbih. Apa makna tanbih? Tanbih ni mana peringatan. Melayu tak ada panggil tanbih, Arab panggil tanbih. Unabbihuka tanbihan. Aku memperingati kamu akan satu peringatan. Kalau kita nak buat pesan kat anak kita tanbih, sebut tu anak faham. Tanbih, peringat. Sebab tu nama kita Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Orang yang lalai ni kena bagi peringatan selalu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Allah tidak sama dengan makhluk. Nak ambil kalam daripada kalam para ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Ad-Dardir 1201 Hijrah wafat. Kita sekarang 1446 Hijrah. Imam Dardir tinggal kita 200 tahun yang lepas. Takriban agak-agak 200 tahun yang lepas. Ucapan dia, ungkapan dia diambil lagi buat pedoman. Ni mana dia menulis niat kerana Allah Ta'ala. Sebab tu ucapan dia dibawa datang sehingga hari ini. Imam Ad-Dardir dalam kitabnya, kitab Imam Ad-Dardir, Syarah Al-Qaridah Al-Bahiyah, muka surat 191 menyebutkan muqalafatuhu ta'ala li ghairihi minal hawadisi wa ma'naha adamul muwafaqati li syai'in minal hawadisi. Falaisa ta'ala bijawharin wala jismin wala aradin wala mutaharrikin wala sakinin wala yusafu ta'ala bil kibari wala bis sigari wala bil fauqiyati wala bit tahtiyati wala bil hululi fil amkinah wala bittihadi wala bil tisali wala bil fisali wala bil yamini wala bis shimali wala biqalbi wala bil amami wala bi ghairi dhalika min sifatil hawadisi. Ni kalam Imam Dardir ni. Budak-budak zaman Imam Dardir dulu mengapai betulah satu-satu. Kita mengapai lagu TikTok. Suruh mengapai tak mau lihat. Bagi duit tak mau apai. Duk makan gula-gula getah. Duk makan benda syubhat banyak, ingat pun tak. Maksud dia bersalahan Allah Ta'ala dengan yang selainnya, selain Allah Ta'ala daripada hawadis. Yang ni Allah Ta'ala tak sama dengan tiap-tiap sesuatu yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan tiap-tiap sesuatu yang baru. Tu maklum kita faham di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Tuhan berbeza dengan tiap-tiap benda baru. Sini bawa mai datang kalau Imam Dardir sopa tu jugalah. Dia kata Allah Ta'ala bersalahan dengan tiap-tiap yang baharu. Tak sama dengan makhluk sedikit pun, setitik pun, sesudut pun, seinci pun takkan sama. Apa makna Tuhan tak sama dengan hawadis? Dia buat mai keterangan secara detail.
Maknanya tidak sama dengan apa-apa pun daripada segala makhluk. Tak sama. Asal benda tu makhluk ya, Tuhan tak sama dengan dia. Pasir Tuhan tak sama. Kapah Tuhan tak sama. Ayak Tuhan tak sama. Sotong Tuhan tak sama. Apa lagi? Asal benda tu dicipta ya, Tuhan tak sama macam dia. Janggut, misai, serban, kuku, cincin, kapek, hama, kutu babi. Kutu tu kita tak nampak, tapi benda tu ada. Tuhan tak sama. Asal benda tu dicipta, Tuhan tak sama dengan dia. Ni sebab tu kita kuat orang Islam. Orang yang bukan Islam, tak apa nak kuat. Dia Tuhan dia buat sendiri. Kan? Daripada batu, daripada simen. Lepas tu dia bocat pula. Dia buat perut boroi. Dia bubuh pula apa biji tasbih kau duduk lehat. Tuhan dia bukan nak tasbih pun. Tuhan suruh kita tasbih. Hang bubuh tali tasbih kat lehat. Dia buat apa? Hak ni. Boroi ada tali tasbih. Tu. Depa kata dia Tuhan. Tapi sebenar-benar sifat ketuhanan tak bukan macam tu. Sifat ketuhanan terkaya di atas tiap-tiap sesuatu. Apa makna terkaya? Tidak berhajat kepada tiap-tiap sesuatu. Kita tengok orang kaya, ada di pandang kita? Tak. Tak berhajat pada kita pun sikit pun. Kan? Contoh Cikgu Hanafi, esok naik grade 54, tak duduk lah ni, flat ni. DG 54 dia duduk banglo lah. Dia lalu tepi Genggarak ni tak tengok lah. Bapa kaya. Bila kita kaya, tak berhajat pada sesuatu. Kawan hak dulu main mengaji dengan kita sifat 20 pun buat tak kenal dah. Sebab kita kaya waktu tu. Bila kaya tak berhajat kepada orang lain. Bila bulan Ustaz Syakir pun dia tak kenal lah. Bahawa bila kita kaya. Lepas tu sifat kaya yang ada pada Tuhan betul tak? Allah Ta'ala terkaya di atas tiap-tiap sesuatu. Bila Tuhan kaya, Tuhan tak berkehendak kepada yang lain. Kita pun kalau kaya aku tu mana ada kita mahu orang, kita banyak dah. Kan pakcik kan? Ada duit banyak dah. Kita nak tengok orang tak ada. Duit pencen kita ratus ribu, makan pun tak habis. Allah Ta'ala bukan jauhar. Allah Ta'ala bukan jauhar. Jauhar ni apa ni Ustaz Syakir? Tanya Ustaz Syakir pula. Jauhar ni apa? Jauhar ni adalah sesuatu yang tersusun di antara jirim. Jirim ni benda kecil-kecil kan. Bila dia tersusun dengan beberapa jirim, jadi ketulan. Ketulan tu panggil jauhar. Ni contohlah telefon ni kan. Telefon ni terbentuk sani ni adalah hasil jirim bergabung dengan jirim-jirim. Lepas tu kata al-jauharu ma yatarakkabu minal ajram. Jauhar itu sesuatu yang berhubung-hubung di antara jirim. Kalau jirim tu berhubung-hubung jadi banyak, dia panggil jadi jisim. Panggil jadi jauhar. Ni kita pun jauhar ni tubuh badan kita ni, kan? Melekat, ada tulang, ada kulit, ada isi, ada darah. Bila jirim melekat, panggil jauhar. Jauhar pula ada dua. Pertama panggil jauhar murakkab. Jauhar murakkab yang saya maklum tadi dah. Setiap sesuatu yang terdiri daripada beberapa jirim panggil jauhar murakkab. Ni meja jauhar murakkab, tiang jauhar murakkab, tubuh jauhar murakkab, serban jauhar murakkab, butang baju jauhar murakkab. Satu lagi panggil jauhar firid. Jauhar firid ni juz'un la yatajazza. Satu bahagian yang tak boleh dibelah dah, panggil jauhar. Hama ke debu kecil tu sampai kalau kita buat masuk dalam teleskop nak tengok debu tu nampak. Tapi kalau nak ambil pisau belah tak boleh. Sebab dia memang pesen seketui, dia tak boleh terima belah. Panggil jauhar firid. Jauhar firid tu pun Tuhan tak sama dengan dia. Lagi orang kafir kata, kita menafi Tuhan jauhar murakkab, boleh jadi Tuhan jauhar firid. Kita menafi Tuhan jauhar yang terdiri daripada beberapa arah hak berketui kerah ni. Kalau gitu hak hama kecil tak boleh belah Tuhan. Tak ke? Kita menafi Tuhan itu serupa dengan jauhar murakkab. Kita menafi Tuhan serupa dengan jauhar firid. Dua-dua ternafi di atas Tuhan. Bukan jisim. Jisim ni apa? Jisim pula sesuatu yang boleh dibelah. Sesuatu yang boleh dibelah panggil jisim. Ni tangan. Sebab ni macam ni lah tuan-tuan. Perkataan yang ada dalam kitab Tauhid ni, sebab saya kata dulu awal-awal lagi, dia nama berbeza. Bila iktibar kita beza-beza. Tangan ini, ni tangan ni,
terdiri daripada beberapa jirim membentuk tangan. Bila terdiri daripada beberapa jirim membentuk tangan, tangan ini kita panggil jauhar murakkab. Bila kita lihat kepada tangan adalah hasil daripada beberapa jirim yang bergabung. Okey, selesai. Tangan juga kita panggil jisim. Bila kita melihat kepada sesuatu yang boleh dibelah, tangan kita boleh belah, ambil pisau belah, boleh belah, panggil jisim. Tiang ni jauhar murakkab, tapi kalau kita fikir kok boleh belah, dia nama jisim. Dia nama asing-asing, tapi benda tu juga iktibar lain-lain. Sebab saya kata dulu-dululah, saya mari masjid ni, surau ni, saya hari Senin saya mai, saya jadi ustaz hak mengajar. Kalau saya mai hari Selasa, saya jadi makmum. Saya yang sama juga. Tapi kalau hari Senin nama saya apa? Pengkuliah. Tapi kalau hari Selasa nama saya apa? Makmum biasa. Saya di sekolah, cikgu. Luar sekolah, orang awam biasa. Saya di sekolah, penyawak awam. Luar sekolah, tak penyawak awam. Yalah. Saya di kedai makan, pelanggan. Saya di kedai makan, tak nama pelanggan lah. Kita tu sama juga. Nama kita berbeza-beza. Bila keadaan kita berbeza-beza. Lepas tu kita nak kata Tuhan ini bukan jauhar. Tuhan ini bukan jauhar murakkab. Bila kita lihat kepada sesuatu yang terdiri daripada beberapa jirim. Tuhan itu bukan jisim. Bila kita melihat kepada diri yang boleh dibelah-belah. Tuhan kita tak boleh belah-belah. Tak boleh menerima belah. Kutu pun kita boleh belah kan. Ambil bola teleskop mau. Tengok kutu. Mikroskop kan teleskop. Teleskop tengok bulan. Mikroskop baru tengok kutu. Tuan-tuan ni diam ya. Kalau saya jahil-jahil saya ya. Teleskop orang tengok bulan, tengok anak bulan. Nak tunggu Ramadan tu. Saya sebut teleskop tak siapa tengok. Sebenarnya mikroskop, orang ingat mikroskop baru nampak benda hak kecil, mikro. Kutu boleh belah tak? Boleh. Panggil jisim. Telefon boleh belah tak, Ustaz Nafi? Boleh. Jisim. Rambut boleh belah rambut? Boleh belah. Jisim. Bukan rambut boleh sikat. Jadi boleh belah. Dah. Selai rambut tu boleh belah tak? Boleh. Hamba dalam mikroskop belah satu-satu. Rambut ni kita boleh belah pula. Sebab tu dibuat ibarat tintias siratul mustaqim adalah belahan rambut yang satu dibelah 7. Allahu Akbar. Bukan arat. Allah Ta'ala bukan arat sesuatu yang menumpang di jirim. Arat apa? Sesuatu yang menumpang di jirim. Seperti warna, seperti sifat. Itu panggil arat. Bukan bergerak. Tuhan ni bukan jenis yang bergerak-gerak sebab kita ni. Ni angkat atas. Tak tengah bawah, bawah. Tak pergi main sini, kiri, kanan. Kini kiri. Tak pergi pergi depan, tak pergi pergi belakang. Kita ni pesen bergerak. Bukan diam. Tuhan pun bukan diam. Hak jenis duduk. Tak gerak. Itu panggil diam. Diam ni bukan maksudnya tak ada. Sekarang ni saya tanya ni, tiang ni diam ke gerak? Diamlah walaupun dia tak ada mulut. Jangan tuan-tuan kata tak tahu dia diam ke tak. Dia diam walaupun dia tak ada mulut. Diam ni maksud la yataharrak, tidak bergerak. Kalau tangan saya sekarang diam. Saya angkat. Gerak. Turun balik. Gerak. Setiap makhluk Tuhan tak boleh terlepas daripada diam dan gerak. Kalau dia diam, diamlah. Kalau dia gerak, geraklah. Satu makhluk tak boleh diam dan gerak dalam satu keadaan. Tak boleh. Telefon ini, kita kata dia diam pun diam, gerak pun gerak. Tak boleh terima. Kerana apa? Dua sifat yang berlawanan tak boleh ada pada satu benda dalam masa yang sama. Kan, bodoh dengan cerdik dalam satu masa yang sama. Kurus dengan gemuk satu masa yang sama. Hitam dengan putih, handsome dengan tak. Kamu handsome ke tak? Handsome pun boleh, tak handsome pun boleh. Mana boleh? Mu cakap satu ya. Mu handsome ke tak? Tak handsome. Selesai. Faham? Mudah ya tu. Tuhan tak gerak, Tuhan tak diam. Macam mana Tuhan? Kerana gerak dan diam sifat makhluk. Tuhan tak bersifat dengan sifat makhluk. Ada yang jenis gerak, tak diam-diam. Apa dia? Tak Nafi bisa dengar dah saya tanya. Apa yang jenis gerak, tak diam-diam? Dia bergerak, tak diam-diam. Ayak laut. Ayak laut hampir tengok, dia tak pernah diam. Bila hang nak buat bagi dia diam? Ambil bola timba, dia diam. Kalau pergi tengok ayak kat laut pakcik, dia akan begini.
Dia tak biasa duduk diam. Kalau dia tak kuat pun, dia pelan. Dia bergerak. Macam mana nak buat bagi dia diam? Gisau ayam tu boleh tapak tangan. Dia diam. Allah Ta'ala buat ayam luk bagi dia gerak tak berhenti. Nak bagi diam, kena pergi ambil. Yang diam tak berhenti, ada juga. Robot tiang ni lah. Diam tak berhenti-henti. Bila nak bagi dia gerak? Hang kena bagi roboh angkat. Baru dia gerak. Saja-saja dia tak bergerak, dia bergerak apa tak main lah. Orang cerita satu genggarak, tiang surau bergerak, orang tak main. Kan? Tiang tak bergerak, dia diam je. Tuan-tuan maklum lah, bila sebut diam ni makna tak bergerak. Bukan biasanya ada mulut. Bih tu. Tidak disifatkan Allah Ta'ala dengan besar. Tuhan tidak besar. Besar ni sebab kita maklum jisim kita besar kan. Macam saya besar. Dia panggil ustaz basar. Saya kata saya bukan ustaz besar, guru basar. Nak di guru besar lah ni walaupun 2 tahun dah ni. Jadi saya kata apa? Besar bukan sifat Tuhan. Bukan kecil. Tuhan juga bukan kecil. Bukan fauqiyah. Tuhan bukan di atas. Macam Wahabi kata Tuhan dah di atas langit. Mereka bersandar dengan hadis Jariyah. Jika Jariyah menjawab, Aina Allah, dia kata fis sama. Nabi tak kata apa, Nabi diam ya. Lepas tu dia pegang kata Allah Ta'ala di langit. Sedangkan ditanya Aina Allah, Aina situ menunjuk kepada makanah, martabat Tuhan. Martabat Tuhan tinggi. Bukan di mana Tuhan. Tempat Tuhan yang cipta. Tuhan tak mengambil tempat sebab dia cipta tempat tu. Bukan di bawah. Tuhan juga bukan di bawah. Dan tu ada hadis kata Allah Ta'ala turun sepertiga malam. Rahmat Tuhan yang turun. Tuhan tak ada turun, tak ada naik. Kerana turun dengan naik tu sifat makhluk. Kalau Tuhan duk boleh turun juga, Tuhan dengan kita sama lah. Kita dengan dia pun boleh jadi kawan. Sebab apa? Dia ada sifat turun juga. Kita duk pelik tingkat 10. Nak turun semayang. Kena turun kan? Turun. Sifat makhluk tu. Bukan sifat Tuhan. Bukan bertempat di banyak tempat. Tuhan ni bukan bertempat di banyak-banyak tempat. Tak. Kerana apa? Tuhan yang menciptakan tempat. Bukan bersatu. Tuhan tak bersatu dengan apa-apa sekali. Ini panggil al-ittihad. Tuhan ternapi daripada ittihad kepada sesuatu. Bukan bersambung. Tuhan tak bersambung dengan sesuatu. Mana ittisal. Tuhan tak bersambung dengan satu. Masuk dengan bersambung dengan malaikat ke, bersambung dengan Nabi ke. Nabi itu Allah, Allah tu Nabi. Bukan. Tak bersambung. Tuhan. Nabi Muhammad. Ni orang kata ada Nabi Muhammad tu Tuhan juga. Macam mana cerita ni? Nabi Muhammad makhluk. Semayang, berak, kencing, cerai, kahwin. Kan? Nabi Muhammad sifat makhluk. Macam mana Allah Ta'ala boleh jadi Nabi Muhammad? Jadi Muhammad boleh jadi Allah Ta'ala pula? Tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Bukan berpisah. Bukan bercerai-cerai. Bukan Allah Ta'ala infisal. Tenapi Allah Ta'ala daripada al-infisal. Bukan di kanan, bukan di kiri. Tuhan tak ada belah kanan, Tuhan tak ada belah kiri. Dengan mana apa? Ternapi Tuhan daripada jiha yang 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan tak mengambil salah satu daripada arah tadi. Bukan di belakang, bukan di depan. Dan bukan selain daripada perkara tersebut. Daripada sifat-sifat makhluk. Tuhan tidak. Hak yang kita baca semua ni, semua sifat kita. Kita bergerak, kita diam. Nak tengok kita diam bila? Waktu tidur. Diam. Tu pun kalau jenis tak mengerah dengan tak bergerak. Ada orang jenis tidur mampu kan? Bergerak, tak bergerak. Macam mampu tu. Ada orang jenis tidur tak sampai berapa minit, kaki tangan naik, kaki naik. Satu sampai beli ayak. Kan? Kadang orang tidur dia bergerak. Kita nak tengok kita bergerak, kita diam. Kadang kita duduk saja, pakcik duduk diam. Diam, lagi bergerak. Jadi kita menerima dua keadaan. Jadi hak semua-semua ni, kecil, besar, kiri, kanan, atas, bawah, mengambil tempat, mengambil ruang, bersatu, bercerai, semua sifat kita. Allah Ta'ala tak bersifat dengan segala sifat yang disebut oleh Imam Dardi dalam kitab Qaridah Al-Bahiyah. Syekh Muhammad Al-Fudali Al-Azhari 1236 wafat. Guru kepada Imam Al-Bajuri 1276. Imam Al-Bajuri ni salah seorang daripada Imam Grand Syekhul Azhar. Keberapa saya lupa. Al-Azhar Asy'ari dipimpin oleh seorang ulama dari satu masa ke satu masa. Di antara Al-Imam Al-Akbar Syekhul Azhar adalah Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala.
Saya pernah pergi makam Imam Al-Bajuri, tapi tak boleh masuk kena pintu tutup. Saya rasa kecewa. Kecewa. Imam-imam yang lain tu, Al-Qurashi dan Manhuri, boleh masuk sebab dia tak bubuh dalam, tak duduk dalam tempat yang jenis ada pintu. Dia kira pemakaman biasa. Kita boleh tengok makam tu. Boleh pergi ziarah baca surah Fatihah. Tapi Al-Imam Al-Bajuri, dia adalah satu kawasan binaan. Kita panggil macam, nak kata besar sikit daripada rumah Pak Gad lah. Tapi ada kunci. Tak boleh masuk. Berkunci. Rasa kecewa lah. Saya balik, tak sempat nak masuk dalam makam Al-Imam Al-Bajuri. Dan sempat berada di luar sahaja. Luar daripada makam tersebut. Tapi kalau ada luar pun saya untung daripada tuan-tuan lagi. Tak pernah pergi. Kan? Saya rasa saya rugi sebab tak boleh masuk. Tapi tuan-tuan lagi rugi. Masuk pun tak boleh, duduk depan pun tak boleh. Kita tengok kat internet je lah. Maqam Al-Imam Al-Bajuri. Berkata di dalam kitabnya, kitab Syekh Al-Fudali Al-Azhari, dalam Kifayatul Awam, "Fallahu muqalifun likulli makhluqin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha, fala yasihu ittisafuhu wa ta'ala bi awsafil hawadisi min mashyin wa qu'udin wa jawarihin, fahuwa ta'ala munazzahun 'anil jawarih min famin wa 'ainin wa udunin wa ghairiha. فَكُلُّ مَا قَطَرَ بِبَالِكَ مِنْ طُولٍ وَعَرْضٍ وَقَصْرٍ وَسَمَنٍ فَاللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِهِ تَنَزَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ جَمِيعِ أَوْصَافِ الْخَلْقِ." Ini kalam Imam Al-Fudali Al-Azhari, guru kepada Al-Imam Al-Bajuri. Sebab tu tarikh wafat dia jauh. Al-Fudali Al-Azhari wafat 1236, lebih awal daripada Al-Imam Al-Bajuri 1276. 1276 nak kata dia rapat dengan kita lagi. Imam Dardi meninggal awal lagi pada Imam Bajuri. Imam Dardi meninggal 1201 Hijrah. Imam Al-Bajuri meninggal 1276. Jadi Imam Dardi tua lah. Masa Imam Dardi tua tu, tak tahulah kita kata masa Imam Dardi, Imam Bajuri lahir ke tak lagi, dia tak tahu. Tapi kalau kita tengok masa Imam Dardi wafat 1201, 1276 baru Imam Bajuri wafat. Kalau Imam Bajuri ada waktu tersebut, Imam Bajuri hidup 76 tahun. Lama masa. Al-Imam Al-Bajuri. Pengarang kitab, banyak kitab lah. Kitab Al-Iqna' Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Apa kata Al-Imam Al-Fudali Al-Azhari? Itu ada nama anak tak ada nama, bukan nama Fudali. Fudali Al-Azhari. Maka Allah berbeza dengan semua makhluk dari kalangan manusia, jin, malaikat dan selain daripada mereka. Allah tak sama dengan manusia, Allah tak sama dengan jin, Allah tak sama dengan malaikat. Duk rasa malaikat hebat dah, Allah Ta'ala lagi hebat. Jangan kata Allah Ta'ala serupa malaikat pula kan. Boleh berubah-ubah, tidak makan, tidak minum, tidak berjantina, tidak menikah kahwin. Allah Ta'ala yang mencipta malaikat, takkanlah Allah Ta'ala macam malaikat. Mana boleh masuk akal. Mak kita lahirkan kita, takkan mak kita tu kita. Kan? Mak kamu mana? Saya lah mak saya. Gila ke apa kamu ni? Saya lah mak saya. Macam ni lah. Allah Ta'ala cipta malaikat. Lepas tu kita kata malaikat tu Allah Ta'ala. Mana boleh dah Allah Ta'ala yang cipta malaikat? Malaikat asin, Allah Ta'ala asin. Saya anak mak saya asin, saya asin. Ni saya lah mak, saya lah anak. Payah kira. Panggil jahil. Dia tak faham. Maka tidak boleh menyifatkannya Allah Ta'ala dengan semua sifat-sifat yang baharu. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap sifat yang baharu. Termasuklah berjalan. Tuhan bukan berjalan sama kita. Dan Tuhan tak berjalan macam makhluk. Lagi kata pula kan, Tuhan berjalan ke tak? Dah kata tak berjalan macam makhluk. Ada juga soalan bengong-bengong tu. Berjalan itu adalah sifat makhluk. Tuhan sunyi daripada sifat makhluk. Jangan tanya dah. Kalau saya kata Tuhan tak berjalan seperti makhluk, maksud dia Tuhan berjalan ke selain daripada macam selain macam makhluk? Tak juga, kerana berjalan itu sifat makhluk. Wahabi kata Tuhan ada tangan yang bukan macam tangan makhluk. Tu tak betul juga. Tangan itu ada pada makhluk saja. Salah dah kalau orang kata hampa menapi Allah Ta'ala kata ada tangan. Tuhan sebutlah Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Nak menapi apa? Kita tak menapi pun kita kata tangan, kita takwil dengan kekuasaan.
Dan kita kata Tuhan ternafi daripada ada tangan yang macam manusia ni. Dia kata, kita menafi Allah Ta'ala ada tangan kerana tangan itu sifat manusia. Wahabi kata tak. Wahabi kata, memanglah tangan tu sifat manusia, tapi Allah ada tangan yang bukan macam manusia. Macam mana kira tangan yang ada yang bukan macam manusia? Kalau kita kata pula, Tuhan tak berjalan macam makhluk. Jadi adalah pesen berjalan yang macam hak Tuhan punya. Tak juga, kerana jalan ini sesuatu yang bersangkutan dengan makhluk ya. Sebab dia sifat kita, bukan sifat Tuhan. Duduk, macam saya duduk, tuan-tuan duduk kan, Tuhan tak duduk. Bila kita kata Tuhan tak duduk, mu jangan fikir Tuhan diri, kata henti-henti. Duduk sifat kita. Dia ada sifat dia. Sifat ketinggian, sifat-sifat yang layak pada dia. Jangan duduk serupa dia dengan kita pula. Kita tak apalah kalau tak duduk, kita lengah diri. Tuhan kalau dia tak duduk pun, dia tak ada duduk lengah apa, sebab dia memang bukan bangsa duduk. Lagi ada juga akal-akal serabut ni. Tuhan ni dia tak duduk, lepas tu Tuhan berdiri. Payah juga. Berdiri pun tak, duduk pun tak. Dan mempunyai anggota-anggota badan. Atau nafi Tuhan mempunyai anggota badan. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mulut, tak ada semualah. Bila sebut anggota yang ada pada kita ni, tak ada juga di Tuhan. Yang ada pada kita, tak ada di Tuhan. Dia Allah Ta'ala suci daripada mempunyai anggota-anggota badan. Termasuklah mulut. Tuhan tak bermulut. Kalau Tuhan ada mulut kan siapa kita lah boleh bercakap pumpang. Lepas tu saya kata Tuhan berkata-kata dengan sifat perkata. Bukan Tuhan berkata-kata dengan mulut. Kita pun berkata-kata dengan sifat perkata. Mulut ni sebagai alat dia. Orang bisu pun ada mulut tapi bukan boleh cakap pun. Kan? Sebab apa? Sebab Tuhan tarik sifat perkata. Kawan kita dia buta. Dia melihat bukan pakai mata. Kita pun melihat bukan pakai mata. Kita melihat pakai sifat melihat yang Tuhan bubuh kat mata kita. Kalau ada mata 40 biji pun di muka ni, tapi kalau Tuhan tak bagi sifat melihat, takkan nampak juga. Takkan nampak. Mata ni anggota saja. Anggota. Dia tak boleh menyebabkan kita melihat sesuatu pun. Hak yang bagi kita melihat adalah sifat yang Tuhan bubuh di diri kita. Tu. Mata, Tuhan tak ada mata. Telinga, Tuhan tak ada telinga. Selain daripada mata, telinga dan mulut. Kalau kita tengok Tuhan lain tu, Tuhan orang lain tu, mata pun ada, telinga pun ada, mulut pun ada, sagi telinga capang, sagi mata ada 3, 4, telinga, mulut pula panjang, dia boleh pula bubuh make up dekat mulut. Tuhan dia bubuh hari warna hitam, hari warna merah, hari tangan pula ada banyak, macam-macam. Tu sifat ketuhanan layak ke ada tangan, ada kaki? Tak layak. Kita tak layak. Allah Ta'ala tidak layak mempunyai anggota tubuh badan. Kerana anggota tubuh badan itu sifat kita, bukan sifat tu Tuhan. Maka setiap apa sahaja yang terlintas di fikiranmu, termasuklah panjang, lebar, pendek dan gemuk, Allah Ta'ala berbeza dengannya. Apa-apa yang terlintas di akal kita tentang Tuhan, maka Tuhan bukan macam tu. Kerana akal kita tak boleh nak diagnose Tuhan. Terfikirlah Tuhan tu besar daripada alam ni ke? Besar pada malaikat ke? Ada sayap juta-juta ke? Tiap-tiap kali apa yang terlintas di akal kamu, kena nafi. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kerana apa? Akal yang Tuhan buat tak layak untuk nak fikir tentang zat dia. Dia dah setting elok dah. Kalau orang fikir jadi gila. Orang pun buat telefon dia setting siap dah. Hak 4 gig tak boleh masuk Microsoft Word, Microsoft 365 sampai semua lingkup telefon tu. Hak 1 gig hendak bubuh banyak-banyak app. Orang angkat telefon, angkat cakap pukul 3 lagi. Angkat pukul 1, pukul 3 aku dengar suara. Sebab apa? Dia berat. Orang buat elok dah kan. 1 gig ada macam-macam tu yang boleh duduk. 4 gig macam tu yang boleh duduk. Sebab tu Tuhan buat otak kita ni dengan akal ni. Tuhan kata dah, otak kita dengan akal ni boleh mencerak sifat, tidak boleh mencerak zat. Tak boleh kita bayang zat Tuhan gemuk ke, panjang ke, pendek ke, telanjang ke, pakai seluar ke, bogel ke, bergerak sini sana ke, boleh terbang ke. Macam kita tengok cerita apa dia Goku. Tahu cerita Goku? Lagi duduk atas langit, lagi sana. Dia punya Goku punya ni, tengok orang kafir punya buat. Supaya duk masuklah akal kita, hak kita semayang. Lagu tu apa Allah Ta'ala. Tak boleh. Tiap-tiap sesuatu yang terlintas di akal kita. Yang menunjuk pada Tuhan, kita kena nafi, kena Tuhan tak layak. Kerana akal kita tak dapat nak menyerap zat Tuhan. Tak boleh. Lepas tu ulama kata al-ajzu anil idrak
lemah daripada mengetahui, itulah hakikat mengetahui. Kalau orang tanya kita, mau mengaji, boleh tak ni? Boleh lah, tapi boleh lah. Mana boleh sungguh lah. Kalau duk yakin sangat boleh, tak boleh. Lepas tu ulama tulis di kitab Tauhid tu, al-idraku al-ajzu anil idrak. Lemah daripada mencapai sesuatu tu mana capai dah. Kerana ada satu-satu benda yang akan kita tak boleh nak pergi sana. Dia ada had yang Allah Ta'ala buat. Tak boleh masuk situ. Tak boleh kita fikir. Nak tengok tu bila mati esok dalam syurga. Tuhan buka ijab boleh tengok Tuhan. Nak tengok lama mana tak apa. Tapi dengan syarat kena ada banyak pahala lah. Tapi kalau dosa awak pergi sampai bergondi-gondi nak tengok Tuhan apa. Silap pula mak kita pun tak jumpa. Betul tak Ustaz Cikgu Hanafi? Bawa dosa banyak, mak pak pun kita tak jumpa dalam syurga. So kata nak tengok Tuhan Nabi Muhammad pun kita tak jumpa. Habis tu. Seterusnya qiyamuhu ta'ala binafsih, sifat kelima. Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya sendiri Allah Ta'ala. Kalau qiyamuhu ta'ala binafsih, terjemah dia berdiri dengan sendiri-sendiri. Apa mana berdiri dengan sendiri-sendiri? Macam kita kan bangun lagi berdiri sendiri tak minta tolong orang. Lagi Syakir bangun lagi, ada minta tolong orang, main tolong kat aku kan. Tak kan? Bangun sendiri juga kan? Macam tu kan Tuhan? Tak. Terjemah qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri, itu terjemah saja, makna belum lagi. Kalau kita faham diterjemah, kita pun macam Tuhan tak? Siapa saya mula-mula duduk berdiri. Saya berdiri pun dengan sendiri, tak ada minta tolong tuan-tuan main kat saya. Saya Tuhan nak bakat sembah saya lagi. Saya tak mahu imam, tuan-tuan semua mayang pada saya. Saya gigit kuku, ya tengok. Kerana kita faham diterjemah. Batu ilmu ni bukan pada orang terjemah ya. Pergi beli kitab terjemah, baca sendiri di rumah. Lingkup. Ada satu dua perkataan yang perlu kepada guru untuk tarjih. Untuk bagi tahu kita apa makna dia. Jadi makna qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah sendiri-sendirinya tidak memerlukan zat dan pencipta. Sini baru faham. Qiyamuhu ta'ala binafsih dengan mana apa? Allah tidak memerlukan zat. Dan Allah tak perlu memerlukan pencipta untuk dia ada. Kita bukan qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita muhtajun li ghairih. Silap lupa. Kita muhtajuhu li ghairih. Kita berhajat kepada orang lain. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Tuhan berdiri dengan sendiri. Kita berhajat kepada yang lain. Kita nak ada, kena ada Tuhan lah. Tuhan yang menciptakan kita. Sebelum kita ada, mak ayah kita ada dulu. Jadi kita berhajat kepada orang lain untuk kita ada. Kalau mak pak kita tak nikah, macam mana kita nak adanya? Kan? Kita berhajat kepada orang lain dulu, baru kita ada. Allah Ta'ala berhajat kepada orang lain kan? Tidak. Dia ada dengan sendiri-sendiri. Itu mana qiyamuhu ta'ala binafsih. Wujud Tuhan itu dengan sendiri-sendiri. Wajib bagi Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Berdirinya Allah Ta'ala sendiri-sendirinya. Tidak memerlukan zat dan pencipta. Tuhan tak perlukan zat dan Tuhan tak perlukan pencipta. Kita perlukan zat dan pencipta untuk ada. Dan mustahil atas Allah Ta'ala memerlukan zat dan memerlukan pencipta untuk menjadikannya. Mustahil lah. Kalau orang kata Tuhan, kita perlukan Tuhan yang lain untuk wujud. Mustahil. Kerana Tuhan kita qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan dirinya sendiri. Tak berhajat kepada mana-mana zat dan tak berhajat kepada mana-mana pencipta untuk wujud. Tuhan kita ada sendiri. Ada macam mana? Wallahu a'lam. Ya, kita kan boleh, kita kan boleh fikir sampai tahap tu, jadi gila. Panggil gila isim. Ulama pun ajar sekat mana dia batas dia. Sampai satu-satu masa, wallahu a'lam. Sekat ni, lemah dah kita ni untuk nak mengetahui lebih jauh ni. Tu panggil lemah untuk mengetahui, itulah mengetahui yang sebenar. Sampai ke tahap tu lah. Jangan tak mengaji, memang lemah lah. Tu kata apa? Saya memang lemah pun. Lemah maknanya tahu. Tu memang tak mengaji yang amalah. Ni lemah yang tahu ni maksudnya dia mengaji sampai hujung tu. Wallahu a'lam. Macam mana Allah Ta'ala ada, aku tak dapat nak cerita dah. Kalau kitab-kitab tak bak. Allah Ta'ala yang tahu. Tu baru maksud al-ajzu anil idrak. Allah tidak memerlukan zat. Ataupun dalam Arab panggil mahallun.
Kerana Allah sendiri adalah zat. Kalau Allah memerlukan zat, jadi payah pula sebab Allah Ta'ala sendiri dah zat. Diri Allah Ta'ala tu zat. Kita pun zat juga kan? Tuan-tuan zat dia berzat ke tak? Bukan zat dekat dalam ni, zat protein semua tu bukan. Ni zat tubuh kita ni. Allah Ta'ala berzat. Kita pun berzat juga. Zat Tuhan itu qadim. Zat kita ini baru. Zat kita boleh dibelah-belah. Zat kita mengambil ruang. Zat kita bergerak dan diam. Zat kita ke kanan ke kiri. Zat Tuhan tak ke kanan ke kiri. Zat Tuhan tak mengambil ruang. Zat Tuhan tak bergerak, tak diam. Zat Tuhan tidak bersifat dengan makhluk. Beza dah. Walaupun namanya sama, ditafsir beza. Kalau bukan zat, nanti dia jadi sifat. Kalau Tuhan bukan zat, dia jadi sifat. Bila sifat, dia kena menumpang. Bila menumpang, lemah. Sekarang ni tiang ni zat ke sifat? Cikgu Hanafi. Zat. Zat kan? Kalau bukan zat, sifat. Apa yang ada pada sini, tiang ni, sifat. Kerah. Kerah panggil sifat kan? Kerah ni sifat. Nak ada kerah, dia mesti tumpang di tiang. Jadi sifat tu dia perlu menumpang. Kalau Tuhan itu bukan zat, nescaya Tuhan sifat. Kalau sifat artinya dia kena menumpang. Bila Tuhan menumpang, Tuhan lemah. Bila Tuhan lemah, tak layak jadi Tuhan. Sebab tu Tuhan kena ada zat. Sebab tu Tuhan itu berzat. Kalau kita kata Tuhan itu sifat, awal-awal lagi dah. Lemah Tuhan. Tuhan serupa gemuk, serupa pandai, serupa tuli. Gemuk pun bukan boleh berdiri sendiri kan. Gemuk ada. Gemuk ada di saya ni. Sifat saya gemuk. Kan? Besarlah sikit kan. Banding tuan-tuan kurus, comel semua kan. Saya gemuk sikit. Jadi gemuk tu dia menumpang di diri saya. Gemuk bukan ada zat sendiri. Mana ada kita nampak gemuk tu tepi jalan, diam-diam lambai tangan. Tak. Gemuk dia main tumpang di saya. Kerana dia tak ada zat untuk menonjol. Jadi gemuk tu panggil sifat. Kalau Allah Ta'ala itu sifat macam gemuk, nescaya dia mencari zat untuk wujud. Bila Tuhan itu sifat mencari zat untuk wujud, nampak sangat dia lemah. Duk cari dekat mana dia nak tumpang. Dekat Faris ke dekat Hanafi? Tengok-tengok kat Faris. Gemuk lah Faris tu. Hanafi kurus. Lagi bila Faris pula diet, Hanafi pula tidur. Gemuk pula main kat dia. Menumpang kau ni pula. Dia menumpang mencari zat. Faham ke tak ni? Kena faham lah. Tak faham ni kita denda lah. Kita denda. Bicara sikit lagi. Habis poin nombor 2 terpenting. Kerana Allah Ta'ala sendiri adalah zat. Dan dia tidak memerlukan kepada muqassis. Tuhan tak perlukan kepada muqassis. Apa makna muqassis ni? Sesuatu yang mentaksis. Muqassis ni makna sesuatu yang mentaksis. Tuhan kita ni muqassis lah. Tuhan yang mentaksis kita ni. Mentaksis kita kurus tidak gemuk. Kita hitam tidak putih. Kita pandai tidak bodoh. Kita bahagia tidak celaka. Itu taksir tu. Tuhan mengkoskan kita satu-satu daripada dua yang berlawan. Kalau Tuhan kita berhajat kepada muqassis, dia bukan Tuhan lah. Sebab dia sendiri tu muqassis, hanya berhajat pada muqassis yang lain. Kenapa? Maklum lah? Mudah ya. Atau mujid. Mujid ni mana apa? Iaitu pencipta. Kalau Allah Ta'ala kita memang pencipta, takkan dia berhajat pada pencipta yang lain? Tak berhajat pada pencipta yang lain lah. Tuhan kita pencipta. Dia berhajat kepada pencipta yang lain? Tak. Kerana dia yang mencipta. Sebab tu kita kata dalam sifat qiyamu ta'ala binafsi, Tuhan mustahil di atas dia berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Pencipta tu terbagi pada dua pula, muqassis dengan mujid. Tuhan tak terima muqassis, Tuhan tak terima mujid. Kerana dia sendiri tu muqassis, dia sendiri tu mujid. Kalau ada muqassis dengan mujid lain daripada Tuhan kita, hak muqassis dengan mujid tu kita kena cari dia, sebab dia Tuhan kita. Hak Tuhan kita sembah ni tipu belaka. Kerana apa? Ada lagi Tuhan tinggi daripada dia. Bahkan kita dah lemah dah. Kita kata Allah lah Tuhan kita. Hak layak disembah. Kerana tak ada Tuhan dah selain daripada dia. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang ujung sekali. Tak boleh pergi atas lah. Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala Tuhan. Kalau lah ada lagi atas tu nama apa? Nama batu kita panggil. Batu atas daripada Allah Ta'ala. Kena sembah batu. Sebab apa? Kerana batu atas daripada Allah Ta'ala.
Boleh jadi Allah Ta'ala kita tu batu yang cipta dia. Na'udzubillah min zalik. Faham tak ni? Faham tu? Nak semayang ni. Kita mengaji ni nak bagi soft semayang ni. Ni panggil soft semayang para wali. Bukan semayang orang syariat, orang awam semayang tepi jalan. Allah Akbar, setakat baca doa, setakat baca Fatihah, setakat baca kuliah ya. Kita nak semayang macam para wali. Doa tu, ya Allah jadikan aku, solat aku seperti solat para awliya. Apa, duk matikan aku seperti awliya. Awliya apanya hang ngaji sifat 20 pun tak. Bila kita takbir tu, apa yang kita faham definisi Allah Ta'ala tu. Bila kita baca surah Fatihah tu, kita akan timbul sifat-sifat Tuhan yang ada dalam surah Al-Fatihah tu. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua akan terbit sifat-sifat Tuhan yang 20 di situ. Kalau kita mengaji tu, macam tu nak dapat batu semayang wali ni 2 rakaat yang lebih bagus daripada kita duk semayang. Sebab dia semayang pakai hati dan faham. Kita takkan semayang kucing ya. Allah Akbar tu pun rasa alim besar dah macam saya ni kan. Rasa alim besar dah. Semayang kucing ya. Nak semayang seperti awliya ni sampai kita faham. Semayang memang maqam musyahadah muraqabah. Tapi payah dah sampai orang tu kan Abang Fauzi kan. Payah. Nak muraqabah apa duk terbah ya. Bangun subuh terbah. Bangun subuh terbah. Orang semayang bagi salam aku sampai. Musyahadah paling lemah. Semayang paling lemah adalah semayang musyahadah. Muraqabah paling tinggi sekali lah. Selain daripada hak tu kira semayang biasa-biasa ya. Musyahadah mana apa? Kita semayang seolah-olah kita melihat Tuhan. Semayang paling tinggi semayang muraqabah. Semayang paling tinggi apa, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam semayang paling tinggi adalah semayang musyahadah, semayang paling biasa-biasa muraqabah. Kita rasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ni kita semayang rasa orang tengok kita, muraqabah celah mana tu semayang riak. Jadi macam mana kita nak hadir semayang ni, bagi semayang tu betul-betul semayang supaya 2 rakaat kita semayang tu. Sebab tu kalau tuan-tuan baca Siyar A'lamin Nubala kitab tebal ni, berpuluh-puluh jilid, ada seorang tabi'in sebut apa? Dalam banyak-banyak kami semayang tu, aku rasa 2 rakaat yang aku semayang saja ya Allah Ta'ala terima. Hak lain semua biasa-biasa je. Boleh jadi Tuhan tak terima. Hak dia tabi'in besar cakap aku tu. Kita hak ada minum ayat tim, Pepsi, Coca-Cola ni lagu mana? Kan? Tambah lepas KFC jual 2 kotak 20, beratok. Gua mana kita? Beza dengan orang dulu tu semayang. Beza. Macam mana nak buat bagi tak beza? Mengaji sifat Tuhan sampai setiap kali kita takbir, setiap kali kita mengucap syahadah semayang asyhadu alla ilaha illallah, terbit 20 sifat wajib di atas Tuhan. 20 sifat mustahil yang kita nafi, 1 sifat harus. Lagu tu baru betul. Ni asyhadu alla tak ada rasa apa. Tengok dinding dia. Semayang patung lah. Semayang pi lah bergundi pun belum tentu Tuhan terima. Boleh no? Dalil naqli, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Dalil naqli minggu depan lah. Saya tak marah pun, cuma saya memang mengajak style macam ni. Tak marah tuan-tuan, dulu saya mengajak, belajar pun orang marah macam ni kak. Bukan saya nak balas balik, tak. Kalau kita tak bagi tahu sungguh-sungguh, tuan-tuan pun ambil sambil lewa. Maknanya benda ni penting. Kita duduk sibuk majlis ya nana. Tapi saya rasa dalam surau ni, tak ada lagi buat majlis selawat tu. Majlis ya nana kan. Bukan saya Wahabi tak suka ya nana. Saya tengok dalam sejarah surau ni tak ada lagi majlis selawat. Malam selawat genggarak tak ada lagi. Sebab apa? Kita fokus bagi orang surau genggarak ni faham fardu ain dulu baru muslawat. Kan baru hang berqasidah. Lepas tu yang jadi terlanjur kasidah pergi puji orang. Nabi tak bagi sahabat puji dia lebih-lebih. Kan? Nabi tak bagi sahabat puji lebih-lebih. Dia budak-budak tu dia terlanjur pergi puji tok guru dia. Sebab apa? Tak ada batas, tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu jadi macam tu budak-budak kita. Bila kita duk sinari basahi budak-budak dengan ilmu macam tu saja, dia tak pergi ke mana. Dia kata kira gendang, kira selawat, kira kasidah tu. Bukan orang menapis kepentingan selawat. Tak, selawat pergi lah. Tapi kalau handuk gendang selawat, gendang kasidah, tak ada boleh apa pula. Tanya rukun semayang, tak boleh jawab.
Tanya rukun nikah, mak tak boleh jawab ke? Ustaz Nafi, rukun nikah ada berapa? Senyum juga. Tu tak duk main mengaji sifat 20 tu. Hak kalau duk genang saja. Ada berapa Ustaz Syakir tak nikah lagi? Rukun nikah ada berapa? Siapa nikah dah? Ada 5. Apa pertama? Suami. Kedua, isteri. Ketiga, wali. Keempat, saksi. Kelima, akad. Boleh nikah. Boleh nikah tu. Cari calon cukup 5 tu boleh nikah. Ya, saya rasa yang tu dulu. Minggu depan dah sambung balik. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk dan telanjur itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Palestin. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Gaza. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah saudara Islam kami di Lubnan. Ya Allah, Tuhan kami, andai ada saudara Islam kami di sana masih dahaga dan kelaparan, ya Allah, Kau turunkanlah makanan dan minuman daripada langit-Mu yang paling tinggi buat mereka, ya Allah, berupa al-manna wa salwa yang telah Engkau berikan kepada Musa dan sebahagian pengikutnya dahulu kepada mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.